mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana pribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Ya Rasul, syafaat dan daku. Ya Rasulullah, ku rindu padamu. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Kerana pribadinya aku terpesona, kerana budinya aku jatuh cinta, rinduku padanya tiada terkata. Nantikanlah daku di taman syurga. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa, kerana cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah.
Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian ucapan selawat. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Selagi upaya ku
sutra, kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. 3 suami dan anak dibaring menghadap mentari. Disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Darahmu
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat? Sekejap ya, saya lupa nak share. Dah share dah? Semua dah share je? Paksa orang share. Nak buat apa? Nak share. Sekejap. Cik Kasim. Tak boleh. Okey. Alhamdulillah, ramai juga bersama dengan kita. Ke yang 20 orang ni yang dalam kelas ni semua? Yang 20 orang bersama dengan kita di ruangan YouTube, di ruangan Facebook ni ke yang 20 orang dekat sini juga? Tak tahulah ya. Okay. Yang saya tahu Kak Noh ada dengan kita kat sini. Assalamualaikum Ustazah dan tim MK. Kak Noh Kamaria lah kat situ kan. Zahira, Assalamualaikum Ustazah Sakinah dan para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk sekali lagi ya kita bertemu bagi menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan kita dah masuk pada perbincangan Khalifah Umar bin Khattab, dan kita sedang membincangkan bagaimana perluasan wilayah yang telah dilakukan oleh beliau bersama dengan panglima-panglima perang yang beliau lantik bagi menjayakan misi perluasan wilayah negara Islam, kerajaan Islam Madinah. Jadi pada hari ini kita masuk di muka surat yang keberapa? Berapa? 280. Oh, betul ya? Alamak, Ustazah tersalah lah. Ustazah tersalah tengoklah. Itulah kan, mabuk. Silap. Okay, tak apa. Kita baca je. Saya tak baca pula yang part ni. Saya ingatkan perang Ajnadain.
Oh ni rupanya belum ya, satu lagi tersilap. Okey, kita hari ini berada di muka surat 280. Okey, Zahira juga di ruangan YouTube. Mungkin boleh keluarkan, paparkan apa yang diletakkan Zahira di di Facebook live kita di sini. Okey, jawapan yang beliau berikan page 280, Perang Qaisariyah. Okey, Perang Qaisariyah. Jadi kita akan mulakan perbincangan dia termati perbincangan di muka surat 280. Okey. Termati, bateri habis ke macam mana? Okay. 280 Perang Qaisariyah. Okey, kita baca di sini. Perang Qaisariyah tahun 15 Hijrah. Ibn Jarir berkata, pada tahun ini Omar mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai panglima untuk menaklukkan Qaisariyah. Jadi diletak di nota kaki kita bernombor 3 di bawah itu. Qaisariyah ni apa? Ataupun di mana terletaknya? Nama sebuah negeri yang terletak di tepi Laut Tengah yang dianggap bahagian dari wilayah Palestin. Jarak antara tempat ini dan Tabariyah memakan 3 hari perjalanan. Kalau 3 hari perjalanan ni kalau kita naik kereta pukul berapa pula? Berapa ni? Kat Siti biasa buat kereta ni. Agak-agak kalau 3 hari perjalanan kalau naik kereta ni 3 hari ni maksudnya dia naik unta. Naik unta atau iyalah dia tak naik kereta. Jadi saya tanya kalau kita 3 hari, kalau biasanya kalau kita naik unta ataupun naik kuda kan ni 3 hari perjalanan. Kalau naik kereta agak-agak sampai ke Thailand. Maknanya berapa jam? 14 eh? Sini pergi KL. Yes, sini pergi KL. 4 jam. So kalau pergi Penang non-stop is about 8 hours. 8 hours. Tak sampai 3 hari kan? Tak sampai. Itu kalau pergi KL 3 hari. Kita semua ya. Tak apa, salah ya. 3 hari. Tapi kalau naik flight 45 minit, saya sekejap je. InsyaAllah. Maknanya di sini dekatlah keadaan itu. Cuma pada masa itu konteks keadaan pada zaman pada tahun 15 Hijrah tersebut kita tidak ada kenderaan sebagaimana sekarang ini. Tapi di sini dikata jarak antara tempat ini memakan masa selama 3 hari. Baik, so kita lihat di sini Omar dia tulis surat kepada siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Bunyi suratnya begini, amma ba'du, aku telah mengangkatmu sebagai amir untuk memerangi penduduk Qaisariyah. Maka segeralah berangkat ke tempat itu dan mohonlah kepada Allah agar kalian diberi kemenangan olehnya. Olehnya tu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Rabb kita yang selalu kita yakini dan kita harap. Dialah sebaik-baik pembela dan penolong. Apa maksud la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah discuss sama benda ni kan. Di mana? Di mana Kak Som? Saya pernah bincangkan tentang keutamaan membaca hauqalah. Hauqalah ni maknanya ringkasan tu kan. Okey, la haula wala quwata illa billah. Ringkasannya kita panggil sebagai hauqalah. Jadi kalau kita kata apa tu hauqalah? Hauqalah tu la haula wala quwata illa billah. Okey, saya pernah bincangkan di voice chat saya. Ingat tak? Oh voice chat Kak Siti ingat tak? Ya, the last episode. Wasiat Nabi SAW kepada siapa? Baru habis. Abu Dzar radhiyallahu an. Nabi pesan apa kepada Abu Dzar? Betul, tapi untuk yang hauqalah ni Nabi kata apa?
perbanyakkanlah membaca hauqalah. Kerana apa? Ia adalah perbendaharaan di dalam syurga. Baru bunyi dia. Okay, kerana ia adalah perbendaharaan dalam syurga. Jadi ada banyak keutamaan kan kita pada minggu ini juga. Kalau siapa yang ikuti kuliah di Masjid An-Naim, saya ajar doa keluar rumah. La haula wala quwata illa billah. Ya ada. Doa keluar rumah tu kita baca dengan lafaz ini. Jadi ada juga doa ketika kita bangun untuk solat tahajud. Kita baca la haula wala quwata illa billah. Ya, orang yang tersedar dia nak menunaikan solat sunat tahajud, dia baca la haula wala quwata illa billah. Dan juga ada dalam sanad yang sahih, Nabi SAW beritahu kepada kita, orang yang dia sakit, yang mana dia risau mungkin kesakitan ini boleh membawa kepada pengakhiran hidup dia. Lalu dalam keadaan tersebut dia baca la haula wala quwata illa billah. Bila dia meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan satu bentuk ganjaran syurga lah untuk orang yang sedemikian. Masya Allah tabarakallah, banyak keutamaan yang boleh kita ambil daripada zikir la haula wala quwata illa billah. Maka sebab tu kita tidak hairan mengapa Umar bin Khattab dia memberikan satu nasihat yang sedemikian kepada siapa tadi? Muawiyah bin Abu Sufyan ketika menghantar beliau ke Qaisariyah untuk melaksanakan ataupun meneruskan misi penaklukan wilayah tersebut. Jadi di sini kita lihat Muawiyah radhiyallahu an segera bergerak menuju mereka dan sesampainya di sana dia langsung mengadakan pengepungan. Penduduk negeri itu menyerang mereka, bahkan berkali-kali melakukan penyerangan hingga akhirnya kedua pasukan ini bertemu dan pecahlah pertempuran. Pecahlah ni maksudnya kita panggil sebagai tercetuslah, mana bermula pertempuran ataupun peperangan yang sengit antara kedua pasukan. Muawiyah telah bertekad akan menghabisi mereka, maknanya nak menumpaskan mereka ini hingga akhirnya Allah menaklukkan negeri untuknya. Usai perang, selepas peperangan, dihitunglah jumlah korban yang terbunuh dan ternyata telah terbunuh dari pasukan musuh sebanyak 80,000 orang. Ditambah lagi dengan yang lari dari peperangan, genap menjadi 100,000 orang. Setelah itu, Muawiyah segera mengirimkan berita kemenangan ini kepada Amirul Mukminin. Okay, so begitulah kita lihat cara berlakunya peperangan Qaisariyah ini, yang mana Muawiyah radhiyallahu an menjadi panglima perang pada masa itu. Baik, terus kita masuk kepada perang Ajnadain pada tahun 15 Hijrah. Ringkas peperangan Qaisariyah ni. Baik, perang Ajnadain ni agak panjang Kita baca ada 4 muka surat yang membincangkan tentang perang Ajnadain ini sahaja. Baik, Ibn Jarir berkata, pada tahun ini Umar menulis surat kepada Amr bin al-As. Tadi siapa yang jadi panglima perangnya? Muawiyah. Okay? Tadi Muawiyah. So jangan tertukar Perang Qaisariyah tadi Muawiyah yang menjadi panglima perang. Masuk kepada perang Ajnadain yang menjadi panglima perangnya ialah Amr bin al-As. Okay? Jadi Umar dia perintahkan Amr bin al-As untuk pergi ke tempat ini bernama Ajnadain bagi berangkat menuju Ilya terlebih dahulu. Ilya nama dia. Ilya, dia ada hamzah belakang. Bahasa Arab dia macam ni. Okay, Ilya. Jadi Umar dihantar Amr bin al-As untuk berangkat menuju Ilya dan memerangi penguasanya. Di tengah jalan, Amr bin al-As bertemu pasukan Rom di Ar-Ramlah. Okay, Ar-Ramlah. Ejaannya alif, lam, ra, mim, lam, ta marbutah. Tapi di sini dia letak Ar-Ramalah.
dia letak Ramallah. Tapi bahasa Arabnya Ar-Ramlah. Jadi ada dua tempat dekat situ. Pertama Ilya, kedua Ar-Ramlah. Yang mana kedua-dua tempat ini untuk bertembung ataupun untuk bertemu dengan tentera Rom. Jadi di tengah jalan Amr bin al-As bertemu pasukan Rom di Ar-Ramlah, maka tercetuslah perang Ajnadain. Jadi Ajnadain kita lihat di nota kaki nombor 2 di situ, nama sebuah tempat di negeri Syam di Palestin, iaitu sebuah tempat pecahnya peperangan antara Islam dan tentera Rom. Syam ni dekat mana? Syria, okey. Kalau kita bincang konteks negeri ataupun konteks pada tahun ini, tahun 15 Hijrah ini, Syam dia adalah kawasan Syria, Jordan, Lebanon, lagi satu Palestin. Jadi kawasan keempat-empat negara ini pada konteks Umar bin Al-Khattab dipanggil sebagai wilayah Syam. Dia memanjanglah kalau lihat nanti balik rumah boleh lihat peta. So kalau kita bincang wilayah Syam pada konteks zaman Umar bin Al-Khattab ni di sini yang mereka nak takluki, ia masuk pada Jordan, Lebanon, Syria tadi kan, dan juga Palestin. So 4 negara ini kita panggil sebagai wilayah Syam. Jadi kalau sepanjang perbincangan kata ni wilayah Syam, 4 lah tempat itu. So sekarang kita lihat Ajnadain ini nama sebuah tempat di negeri Syam di Palestin. Sebab tu dia panggil negeri Syam di Palestin. Palestin tu untuk konteks zaman Umar bin Al-Khattab dia termasuk dalam negeri Syam. Iaitu sebuah tempat pecahnya ataupun tercetusnya berlakunya peperangan antara Islam dan tentera Rom. Baik, terus kita lihat kepada teks di atas. Kala itu Amr bin al-As sedang berjalan dengan pasukannya di sayap kanan pasukan Islam, dipimpin oleh putera Amr bin al-As sendiri, iaitu Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi macam biasalah tentera muslimin ni dia akan bahagikan. Siapa dekat depan, siapa di kanan, kiri sayap peperangan ini. So kalau kita lihat di sini di bahagian mana tadi kanan pasukan anak Amr bin al-As sendiri yang menjadi pemimpin perangnya. Okay, kemudian di bahagian kiri kita ada Junadah bin Tamim al-Maliki yang berasal dari Bani Malik bin Kinana. Dan turut juga bersamanya Syurahbil bin Hasanah. Sementara untuk pengawasan Jordan, Jordan diserahkan kepada Abul A'war As-Sulami. So ketika mereka ni sampai di Ar-Ramlah tadi, Amr bin al-As ini kan mendapati pasukan Rom telah berkumpul di bawah pimpinan Al-Artabun. Jadi tentera Rom, pemimpin dia nama Al-Artabun. So Al-Artabun dan Amr bin al-As ini mereka akan bertembung dalam peperangan Ajnadain. Maka kita lihat di sini, diceritakan Al-Artabun ini terkenal dengan kepintaran dan kelicikan dalam bertempur. Licik ni selalu kita nak panggil macam mana? Macam mana? Pandai. Tapi kalau guna licik selalunya macam pandai yang jahat. Kalau cakap Sakinah tu licik, mesti nama negatif Tak ada orang cakap saya licik betul tak? Jangan cakap saya licik Sakinah aku tu dia tu licik. Kita dia negatif word kan kita licik Sakinah tu licik, kita dengar dia licik. Nampak tapi saya pandai. Pandai, licik bukan cilik. Cilik tu lain. Kalau Sakinah cilik, okeylah. Cilik tu kecil kan. Sakinah tu cilik. Okey lagi. Kalau Sakinah tu licik, bunyinya lain macam. Ada je korang ni. So kita kalau guna perkataan licik, walaupun kita kata ia adalah satu perkataan yang menunjukkan kepada kepintaran, kepandaian, tetapi biasanya kita faham ia adalah perkataan yang negatif lah, sifat yang tidak berapa elok yang ada pada diri seseorang. Jadi Al-Artabun ini dikenali sebagai orang yang pintar dan licik. Maknanya dia pandai tapi dalam kepandaiannya tu ada
udang di sebalik mi. Kebiasaannya begitu. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Dia telah menyiapkan pasukan dengan jumlah yang besar di Ar-Ramlah dan demikian pula di Ilya. Amr bin al-As segera mengirim surat kepada Umar memberitakan apa yang terjadi. Jadi bila Al-Artabun ini dia dah kumpul ramai tentera dekat dua-dua kawasan ni. Ilya dengan mana tadi? Ar-Ramlah. Okey. Dua-dua tempat ini Amr bin al-As dia hantar surat beritahu kepada Umar tentang apa yang dilakukan oleh Al-Artabun tadi. So, bila Umar dia dapat surat daripada Amr bin al-As tadi, Umar pun memberikan satu jawapan. Dia kata kita akan mempertemukan Artabun Rom dengan Artabun Arab. Okey. Maksudnya Amr bin al-As, maka lihatlah siapa yang lebih licik. Sebab begini, Amr bin al-As ni pun bijak. Bijaklah maksudnya seorang panglima perang yang pandai dalam sudut strategi peperangan. Di sini kita lihat dalam peperangan ni kita tak boleh baik sangat. Maaf saya kena berkata kan. So dalam strategi peperangan ni dia mesti ada banyak hela. Dalam agama kita kalau dalam peperangan boleh ada penipuan. Okey. So di sini ada 3 perkara yang boleh kita ada tipu hila dalam agama kita. 1 dalam peperangan, 2 pernah dengar tak Ina? Dalam agama kita dibenarkan untuk ada tipu hila sikitlah. Okey, dibenarkan. Okey, pertama dalam peperangan, kedua nak baikkan orang. Yes, betul. Kita nak memperbaikkan dua saudara yang mana mereka ni ada berkelahi. Contohlah konon-konon yang A tu tak kirim salam pun dekat yang si B. Kita kata, Siti kirim salam kat kau lah Ina. Padahal musuh, contoh. Musuh dua-dua ni. Lepas tu Kak Zah kata, Siti, Ina kirim salam. Kirim salam kat aku? Padahal tak kirim salam pun. Lepas tu Kak Zah, ingat juga dengan kita. Macam itulah. Tapi saya nak baikkan. So ini dibenarkan dalam agama. Okey? Tapi jangan sampai teruk sangatlah bohongnya. Jangan sampai jangan sampai nampak sangat bohong teruk-teruk tu. Sikit-sikit saja. Sebab tu saya kata dibenarkan dengan sekadarnya. Tidak boleh inilah. Yang ketiga apa? Selamatkan nyawa. Sembunyi. Itu lain. Ini dalam hadis Nabi. Tak, ada lagi satu. Bukan. Bukan tu. Macam mana? Kak Has, tahu tak Kak Has? Tak tahu? Cik Salimah? Beri hadiah? Kan. Habis semua dah bukan dah. Dah sudah bagi jawapan sudah Ustazah Sakinah ni. Ya? Suami isteri. Suami isteri. Betul. Suami isteri ni macam yelah kita tak nak ada, biasa kan berlaku dalam rumah tangga kan, tak nak perselisihan faham. Okey, kita nak elakkan isteri ni kecil hati ke apa kan. Sebenarnya dah makan rumah mak kita, balik-balik isteri dah masak. Macam itulah kan contoh kan. Balik-balik rumah lah mak isteri dah masak. Lepas tu isteri tanya, dah makan dah? Belum. Macam gitu. Padahal dah kenyang dah. Tapi sebab kerana nak menjaga situasi keharmonian rumah tangga itu, dalam hal yang gini dibenarkan lah. So ada 3 perkara. So sebab tu di sini Omar kata apa? Kita lihat siapa yang lebih licik. Adakah Al-Artabun Rom tu ataupun Artabun Arab ni, iaitu Amr bin al-As. Sebab Amr bin al-As juga merupakan seorang yang bijak. Okey, terutamanya dalam hal peperangan. Baik, Amr bin al-As kemudian dia mengirim Al-Qamah bin Hakim Al-Firasi, Masruq bin Bilal Al-Akki untuk bertempur memerangi penduduk Ilya, sedangkan Abu Ayyub diperintahkan menuju Ar-Ramlah yang akan berhadapan dengan Rom di bawah pimpinan Tazariq. Jadi sekarang Amr bin al-As dia nak fokus di Ajnadain. So tadi ada 2 tempat kan, Ilya dengan Ar-Ramlah. Maka dia bahagikan. Okey, Ilya dia bagi pada siapa tadi? Al-Qamah dan juga Masruq.
Kemudian di Ar-Ramlah dia berikan kepada Abu Ayyub. Jadi setiap kawasan tu ada panglima perang yang dia hantar bagi membantu merealisasikan misi penaklukan wilayah itu tadi. Jadi mereka, iaitu mereka ni tadi siapa, Al-Qamah, Masruq, kemudian Abu Ayyub ditugaskan untuk melayani tentera musuh dan menyibukkan mereka agar tidak dapat menyerang Amr bin al-As dan tenteranya. So tujuannya mengapa Amr bin al-As ni hantar Abu Ayyub ke Ar-Ramlah, kemudian Al-Qamah dan juga Masruq ke Ilya. Tujuannya supaya tentera yang ada dekat kawasan ini tak pergi ke Ajnadain. Kalau tak nanti makin banyak tentera di pihak musuh ni yang datang ke Ajnadain, susah untuk dia kawal keadaan. So bila letakkan tentera muslimin di tempat-tempat ini, ia akan kita panggil sebagai satu cara untuk mengganggu lah ataupun memalingkan fokus mereka untuk pergi ke Ajnadain. Sebab mereka alamak tentera muslimin dah dekat Ilya, takkan kita nak pergi Ajnadain. So kita kena berhadapan dengan tentera muslimin yang telah ditugaskan oleh Amr bin al-As itu tadi. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Maka setiap kali datang bantuan pasukan dari Umar. Jadi khalifah iaitu Umar bin al-Khattab, dia akan tetap berikan tentera bantuan lah kepada Amr bin al-As. Sama ada ke Ilya ataupun ke Masruq. Masruq ke Ar-Ramlah, Masruq tu nama pemimpinan dia. Baik, so dekat sini kita lihat bila pasukan dari Umar datang, Amr bin al-As dia akan bahagikan mereka setengah ke Ilya dan setengah ke Ar-Ramlah. Sementara Amr dia telah bersiap sedia dengan pasukannya di Ajnadain. So kita ada 3 tempat dekat sini. 3 tempat yang mana menjadi satu misi lah yang dipimpin oleh Amr bin al-As di ketiga-tiga tempat ini, namun dia membahagi-bahagikan siapa yang pergi ke Ilya, siapa yang pergi ke Ar-Ramlah dan siapa yang akan duduk bersama dengan dia di Ajnadain. Baik, ia tidak mendapati orang yang layak untuk dikirim sebagai utusan yang sesuai dan dapat berdialog dengan Artabun. Jadi kebiasaannya kita pun lihat dalam banyak misi peperangan, sebelum berperang kita akan ada sesi untuk berdamai. Kalau mereka tak nak berdamai baru kita berperang. Sebab itu di sini Amr bin al-As ni dilihat di kalangan tenteranya macam tak adalah yang sesuai untuk dia pergi berbincang ataupun berdialog bagi mencari perdamaian dengan Al-Artabun tu tadi. Maka apa yang dia buat kita lihat di sini. Ni kita panggillah sebagai kebijaksanaan beliau. Jadi dia pergi mengambil satu keputusan untuk langsung berangkat menemui Artabun. Maknanya dia sendiri yang datang bertemu dengan Artabun dan Amr bin al-As berhasil datang menghadapnya seolah-olah seorang utusan. Jadi Artabun ni tak tahu yang datang ni ialah Amr bin al-As. Dia ingatkan Amr bin al-As ni adalah wakil daripada Umar untuk bertemu dengan dia. Sebab kebiasaannya yang datang ni bukan panglima perang. Kebiasaannya yang menjadi wakil ni lah orang-orang biasalah kan yang datang hantar surat dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini apabila dia sampai dan beritahu kepada Artabun keinginan untuk berdamai, sementara Artabun mendengarkan seluruh perkataannya sambil memperhatikan kehadirannya, dia mengetahui apa yang diinginkan oleh Amr. Maka Artabun berkata dalam hati dia, dia kata pada diri dia lah, dia kata demi Allah. Dekat dalam kitab kita ni dia terjemah demi Allah. Tapi bagi saya yang tepat demi Tuhan. Sebab Rom ni dia tak beriman. Kerana kalau dalam bahasa Arab kita akan kata wallahi. Wallah tu maksudnya demi Tuhan lah. Bahasa Arab guna Allah tu sebagai Tuhan juga. Okay? So di sini kalau kita baca apa yang digunakan perkataan, kita tukarlah kepada demi Tuhan. Demi Tuhan, pastilah utusan ini Amr sendiri atau orang lain yang telah merakam seluruh pendapat Amr untuk disampaikan. Jadi jelas kepada kita, Al-Artabun dia tak kenal rupa Amr bin al-As tu macam mana. Tapi bila dia nampak orang ni datang sebagai wakil tu tadi kan, untuk berbincang, berdialog, dalam hati Al-Artabun ni kata,
mungkin dia ni Amr bin al-As. Ataupun kalaupun kita kata dia adalah wakil tadi kan, mungkin dia ni dah rekod. Maknanya dia tulis bulat-bulat apa yang Amr bin al-As nak cakap, lalu dia sampaikan kepada Al-Artabun. Ni bagi Al-Artabun begitulah, sebab tengok ni orang ni macam bijak. Ya, ada ciri-ciri kebijaksanaan yang tak boleh disangkal. Kemudian dia kata apa lagi? Tidaklah aku dapat menjatuhkan kepada mereka suatu musibah yang lebih besar daripada membunuh Amr bin al-As. Jadi dalam hati dia kata, kalau nak kalahkan tentera muslimin ni, mesti bunuh Amr bin al-As. Panglimanya yang bijak tu tadi. Kalau dapat dimusnahkan Amr bin al-As, bermakna itu adalah musibah besar kepada tentera muslimin. Ini pada pendapat dia lah. Jadi kita lihat di sini, Amr ni dia faham apa yang telah direncanakan Artabun dalam hatinya. Nampak ya dia boleh tak telepati okay. Dia tengok orang ya, Kak Zah, fikir apa Kak Zah? Saya tahu Kak Zah ni. Kak Zah pun takut dia datang kuliah Ustaz Sakinah. Ustaz Sakinah boleh tahu kau apa aku cakap dalam hati. Sebab tu tadi Umar kata kita tengok siapa yang lebih licik. Adakah Artabun itu ataupun Artabun Arab kita ni? Sebab Umar pasti dah tahu kelebihan yang ada pada Amr bin al-As. Kan apa yang keutamaan beliau. Sebab tu di sini dia pun memang menghantarlah Amr bin al-As tu tadi kan. Jadi Al-Artabun ni macam pelik lah. Macam mana pula si Amr ni boleh tahu? Actually dia tak tahulah tu Amr kan. Tapi Amr kata gini kepada dia. Wahai Panglima, iaitu Artabun tadi kan. Sesungguhnya aku telah mendengar perkataanmu. Dia kata aku dengar kau cakap apa ni. Walaupun dalam hati kan. Dan engkau telah mendengar juga perkataan aku. Dan sesungguhnya aku adalah salah seorang dari 10 panglima yang diutus Umar bin al-Khattab untuk mengiringi panglimanya dan menyaksikan gerak-gerinya. Sebenarnya aku ingin membawa mereka kepadamu agar mereka dapat mendengar perkataanmu dan dapat menyaksikan apa yang telah aku saksikan. Jadi maknanya di sini Amr kata kepada Al-Artabun, sekarang ni saya dah faham. Maknanya awak tak nak berdamai. Sebab tadi kan dia kata dalam hati dia nak bunuh Amr bin al-As kan. Itu maknanya tidak ada perdamaian. So sebab tu Amr kata, tak apa, saya akan bawa tentera saya ni untuk lihat siapakah diri awak yang sebenarnya. Kita akan bawa supaya mereka sendiri dapat menyaksikan siapa Al-Artabun ini dengan mata kepala mereka sendiri. Itu maksudnya lah. Jadi Artabun kata apa? Pergilah, bawa pergi sini. Kan? Ya, pergilah dan bawa mereka seluruhnya ke sini. Bawa semua tentera-tentera kau datang sini jumpa aku. Dia kata gitu kepada Amr. Jadi Amr segera berdiri dan berjalan menuju pasukannya. Artabun kemudian mengetahui bahawa orang yang mengaku sebagai wakil ataupun utusan itu adalah Amr bin al-As sendiri. Orang dah belah baru tahu. Okey, maknanya dia dah pergi tadi kan? Amr bin al-As dah pergi, barulah dia dapat tahu bahawa ini adalah Amr bin al-As sendiri. Jadi dia berkata, aku telah tertipu oleh Amr. Okey, aku telah tertipu oleh Amr. Maknanya Amr tu datang tadi. Amr tadi datang kan, dia kata aku telah tertipu oleh Amr. Demi Tuhan, sesungguhnya inilah orang Arab yang paling cerdik. Ketika berita ini sampai kepada Umar bin al-Khattab, beliau memberikan komentarnya, Amr berhasil mengalahkannya. Alangkah cerdiknya Amr. Jadi maknanya di sini Artabun tu tadi dia dah tertipu. Kalau dia tahu tu Amr, siang-siang dia dah bunuh dah. Sebab dah kat depan mata dia tadi kan. Kenapa nak kena tunggu-tunggu Amr datang? Amr dah datang dah bawa diri dia sendiri. Maknanya seolah-olah menyerahkan diri dia sendiri untuk dibunuh. Tetapi Al-Artabun dia tak dapat detect bahawa ini adalah Amr bin al-As. Bahkan dia pun tak tahu bagaimana rupa Amr bin al-As itu. So dia kata, oh orang ni dia dah tipu aku rupanya. Aku dah tertipu. Ingatkan dia pandai. Rupanya ada yang lagi pandai daripada dia. Okey. Baik, setelah itu Amr langsung menyerbu pasukan musuh. Jadi tadi kan dia kata bawa tentera kau. Betul tak? Maknanya bukanlah kita kata Amr bin al-As ni pandai-pandai pergi serbu Al-Artabun tadi. Sebab Al-Artabun sendiri yang dah offer tadi. Yes, bawa. Datang sini. Nak sangat. Kau punya tentera tengok aku kan? Okey, bawa. So Amr tu langsung menyerbu pasukan musuh. Maka pecahlah peperangan itu. Berlakulah peperangan yang sengit di Ajnadain.
dia kata apa? Persis, itu sama sebagaimana peperangan di Yarmouk. Peperangan di Yarmouk macam mana berlaku? Jauh sangat dah Ustazah tanya peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk bagaimana berlaku? Lama kan? Tu tak Cik Kamariah? Lama kan? Cik Kamariah jauh lah, duduk ujung. Nampak kecil ujung. Peperangan Yarmouk. Dia kata sama. Maknanya kedahsyatan peperangan di Ajnadain ini sama macam apa yang telah berlaku dalam peperangan Yarmouk. Dia tak stop. Kan lama jangka masa yang diambil untuk siapa menang, siapa kalah dalam peperangan Yarmouk. Tapi kita lihat di sini ya, setelah korban pun mulai jatuh bergelimpangan dari kedua belah pihak. Maknanya tak kira sama ada pada pihak tentera muslimin ataupun pihak tentera musuh Rom tu tadi kan, kedua-duanya ramai yang mati. Dan kita tak nafikan kedua-duanya, iaitu pihak musuh yang dipimpin oleh Artabun dan juga tentera muslimin di pihak Amr bin al-As, kedua-duanya memiliki bilangan tentera yang ramai. Tapi sekarang kita lihat bila berlangsungnya peperangan itu, kedua-dua belah pihak mengalami tewas lah dia punya tentera semua ramai yang mati. Tak kira di kalangan tentera muslimin ataupun tentera musuh. Baik, setelah itu pasukan yang ditempatkan di Ilya menyatu dengan Amr bin al-As. Jadi tadi Amr bin al-As ada letakkan tentera dekat Ilya kan. So tentera dekat Ilya ni bila mereka dapat tahu apa yang berlaku di Ajnadain, mereka pun berangkat untuk bergabung dengan tentera muslimin di Ajnadain. Yang kita panggil sebagai support untuk menguatkan, sebab ramai yang dah mati syahid tadi kan. Jadi bila tentera Ilya datang, tentera muslimin bertambah. Kemudian kita lihat di sini, ketika mereka telah keletihan mengepung penduduknya yang bersembunyi di dalam binting. Maknanya tentera yang di Ilya ni mereka malaslah nak layan kan. Penduduk Ilya ni tak nak keluar-keluar. So mereka kata lebih baik kita tunggu penduduk Ilya yang bersembunyi di belakang binting ni, lebih baik kita tolong Amr bin al-As yang sedang berhadapan dengan pihak musuh dengan begitu dahsyatnya. Baik, dengan itu jumlah pasukan Amr menjadi banyak. Maka Artabun segera menulis surat kepada Amr dan berkata, sempat tengah-tengah perang ni ialah sebab itu cara orang lama mereka berkomunikasi kan. Kalau kita sekarang memang tak sabarlah WhatsApp je. Tak sabar kita, tapi tak tahu, tapi saya rasa taklah kan. Sebab ni tentera dengan tentera, tapi kita tak sabar, aku WhatsApp je lah. Amr dah sudahlah, berdamai je lah tak payahlah kita gaduh lagi, mungkinlah gitu kan. So kita lihat di sini, dia bagi surat kepada Amr dan berkata, sesungguhnya engkau ibarat kawan aku dan kedudukan kita adalah setara dengan kedudukanmu di tengah kaummu. Wah, dia puji. Buat baik. Okay. Dia puji kan, dia puji Amr bin al-As ni. Sebagaimana kedudukan aku di tengah kaumku. Dia samakan, aku Al-Artabun bijak, licik. Bijak, licik, pandai, gagah dan berani. Kita sama, Amr. Okay. Engkau dengan aku sama, Amr. Kemudian dia kata, demi Tuhan, engkau tidak akan dapat menaklukkan wilayah apapun di tanah Palestin setelah peperangan di Ajnadain ini. Maka kembalilah dan jangan engkau rasa tertipu dengan kekuatanmu hingga akhirnya engkau akan mengalami kehancuran sebagaimana kehancuran orang-orang sebelummu. Tadi dah puji. Lepas puji dia beritahu, dia bagi amaran. Balik sudah. Dia kata gitu kan? Dah balik. Kau takkan, kalaupun kau dapat, dia kata kalaupun kau dapat takluki Ajnadain ini, belum tentu untuk lain kali kau akan dapat seluruh tempat yang ada di Palestin. Dia kata gitulah. Jangan tertipu dengan kekuatan tentera, kebijaksanaan engkau dan juga kekuatan yang engkau miliki sebagai seorang panglima perang. Jadi ini kita panggil sebagai nasihat daripada Al-Artabun kepada siapa tadi? Amr bin al-As. Tetapi kita lihat di sini, Amr segera memanggil seseorang yang boleh berbicara dalam bahasa Rom dan mengutusnya untuk menemui Artabun. Bahasa Rom ni macam mana? Kakak pernah pergi Rom, macam mana bunyi dia? Macam mana bunyi dia? Apa dia punya words? Hello dia apa? Hola itu Spain kan? Dia cakap apa? So I think yang masa ni pun sama cakap Latin juga
Latin lain tau Ustazah. Ya. Ancient language orang kan. Saya rasa Kalau dekat room dia guna bahasa apa sekarang? Latin tu lah. Latin lah. Italian. Hola lah tadi. Oh. Hola. Italian cakap dekat hello apa? Apa? Ciao. Ciao Aduh, okay, aku ciao dulu. CIAO. Okey. Oh, tak apalah, itu saya try je. Tak ada kena-mengena pun. Cuma di sini kita lihat menariknya lah Amr. Dia kenapa dia hantar orang yang boleh berbahasa Rom di sini supaya apa-apa yang Artabun cakap dengan menteri mereka ni dia tahulah, dia faham kan, dapat disampaikan kepada dia. Sebab dia beritahu kepada utusan ni tadi yang dia hantarkan, dia kata dengarlah apa yang dikatakan Artabun, kemudian pulanglah segera dan beritahukan kepada aku apa yang engkau dengar. Jadi Amr pun tulis surat balasan untuk Al-Artabun tadi dengan isi suratnya begini. Telah sampai kepadaku suratmu dan kedudukanmu sama seperti kedudukanku di tengah kaumku. Tetapi jika engkau lengah dan tidak mengetahui kelebihanku atasmu, maka pasti akulah yang akan berhasil menaklukkan negeri ini. Bacakan suratku ini kepada seluruh sahabatmu dan para menterimu. Agak-agak dia nak cakap apa tu? Dia kata kedudukan aku sama dengan kedudukan kau. Betul lah. Aku tak nafikan. Tapi ada satu perkataan dia cakap. Kau tak tahu aku lagi bagus daripada kau. Dia cakap betul lah, kita memang sama-sama panglima perang. Tapi aku lebih baik daripada engkau. Kalau engkau lengah, aku akan berhasil untuk lebih daripada engkau. Maksudnya terkedepan lah dapat menakluki Ajnadain dan seluruh tempat yang ada di Palestin itu. Baik, tatkala surat ini sampai ke tangan Artabun, dia segera mengumpulkan seluruh menterinya dan membacakan surat Amr kepada mereka. Mereka berkata kepada Artabun, dari mana engkau tahu bahawa bukan dia orang yang dapat menaklukkan negeri ini? Jadi Artabun ini dia memang tak nak menyerah. Dan menteri-menteri ini ataupun orang-orang lah yang tadi dia panggil kan, tanya kepada Artabun, kenapa tak nak damai? Dan macam mana dia ni tahu yang bukan Amr bin al-As yang dapat menaklukkan Ajnadain. Kemudian Artabun dia kata gini, dengarlah, sesungguhnya yang akan menaklukkan negeri ini adalah seorang lelaki yang namanya terdiri dari 3 huruf. Siapa tu? Kan? Siapa tadi saya dengar? AMR? Kan? Umar 4 Oh, Umar 4. Okey, Umar dalam bahasa Arab berapa? 3. Kita bukan bahasa Melayu ya kakak. 3. Masya Allah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Keluar semua zikir. Tak terfikir kan? Tak terfikir kan? Kita memanglah baca bahasa Melayu, tapi sebenarnya kan dia boleh confident Umar 4. Sih, confident kan? Umar 4, UMAR. Amr, okey, Amr ni kalau dalam bahasa Arab, kita aja gini. Dalam bahasa Arab, nama Amr bin al-As kita aja begini. Berapa huruf ni? 4. Ini baru betul 4. Okey, so beza keadaannya. So dia kata ginilah kepada menteri-menteri dia ni, dia suruh dengar. Sesungguhnya yang akan menaklukkan negeri ini adalah seorang lelaki yang namanya terdiri dari 3 huruf, iaitu Umar. Ain, Mim, Ra. Okey, Ain, Mim, Ra. Dan kriterianya begini dan begini. Dia sebutlah kriteria Umar tu bagaimana kan. Maka dia mulai menyebutkan karakter Umar bin al-Khattab. Actually dah ada daki dia kat situ.
Cuma kena fikir je 4. 4. UMAR. Okey, maka utusan itu segera kembali menemui Amr dan memberitahukan apa yang didengarnya. Amr segera menulis surat kepada Omar meminta bantuannya dan berkata padanya, sesungguhnya aku sedang mengalami peperangan yang sangat sengit sebab peperangan ni dia tak stop. Dan Al-Artabun dia tak nak mengalah selagi Omar tak datang. Ini prinsip Al-Artabun ini. Dan Amr tadi pun dah dengar kan apa yang disebutkan oleh Al-Artabun kepada menteri-menteri dia. Jadi yang diutuskan menghantar surat tu dia pulang, dia beritahu kepada Amr, Artabun cakap gini. Dia kata tempat ini tidak akan dikuasai melainkan orang yang bermula namanya, orang yang ada 3 huruf pada namanya iaitu Omar. Baik. Kemudian Amr kata sesungguhnya aku sedang mengalami peperangan yang sangat sengit dan menghadapi sebuah negeri yang memang dipersiapkan untuk engkau taklukkan. Jadi negeri itu dipersiapkan untuk Omar takluki. Kemudian dia kata, maka bagaimana pendapatmu? Ketika surat ini sampai kepada Omar, maka dia faham bahawa sesungguhnya Amr tidak mungkin mengatakan hal ini kecuali dia benar-benar mengetahui situasi dan kondisi yang dihadapinya. Maka Omar bertekad untuk terjun langsung ke negeri Syam bagi menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi nanti kita akan bincangkan. Maknanya Omar sendiri yang turun padang. Selama ni pemimpin tentera yang tertinggi siapa kita belajar? Abu Ubaidah. Okay, Abu Ubaidah kemudian dibantu oleh ada 10 komandan tadi kan. Okay, antaranya Muawiyah bin Abu Sufyan tadi kita bincangkan, ada Khalid ibn Al-Walid, kemudian ada tadi Amr bin Al-As itu sendiri. Dan selama peperangan, Omar belum lagi turun padang. Start dia naik sebagai khalifah, peperangan semuanya dijalankan ataupun dipimpin oleh panglima perang yang telah dia lantik. Dia tak turun lagi. Namun, bila situasi ini berlaku, dia sendiri yang pergi ke tempat ini untuk menjadi panglima perang. Berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Artabun itu tadi. Okey, nanti kita akan bincangkannya pada minggu depan. So saya nak pergi sedikit pada perbincangan yang di bawah ini, saya nak selesaikan perbincangan di situ. Pemergian Heraklius dari negeri Syam. Heraklius ni Raja Rom. Okey, gelaran yang diberikan kepada Raja Rom. Jadi pada tahun 15 Hijrah, Heraklius dia mundur bersama pasukannya dan berangkat meninggalkan negeri Syam ke Rom. Jadi dia tinggalkanlah tempat Syam ini, dia balik ke Rom. Begitulah yang disebutkan oleh Ibn Jarir dari Muhammad Ibn Ishaq. Saif bin Umar berkata peristiwa ini terjadi pada 16 Hijrah. Jadi ada 2 pendapat. Ada di kalangan sejarawan Muslim kata Heraklius ni dia pergi daripada negeri Syam pada 15 Hijrah, tapi ada juga yang kata 16 Hijrah. So kita ada 2 tarikh lah ataupun 2 tahun di situ. Setiap kali Heraklius dia berangkat haji ke Baitul Maqdis, ni haji cara dia jangan fikir cara kita. Cara dia lah, dia maknanya bagi saya setiap agama mereka ada upacara ibadah yang dipanggil sebagai haji mereka. Kan kadang-kadang mereka pergi ke sebuah tempat untuk mereka buatlah, kalau bahasa Inggeris apa haji tu? Yes. So setiap agama ada. Kan agama India pula, agama Hindu, agama Kristian, agama Yahudi, mereka ada cara-cara ibadah haji mereka. So di sini Raja Rom pun ada keadaannya dan dia menjadikan Baitul Maqdis tu ataupun negeri Syam ni tempat menunaikan dia punya haji lah. Kemudian dia kata setiap kali Heraklius berangkat haji ke Baitul Maqdis, dia selalu berkata selepas haji, selepas ibadah dia tu, selamat tinggal wahai Suria. Salam perpisahan dari seseorang yang belum sempurna memenuhi hajatnya darimu dan sekarang dia akan kembali. Ketika dia bersiap-siap akan berangkat meninggalkan Syam dan telah berjalan hingga di Ruha. Ruha, lihat pada nota kaki nombor 4 di bawah. Ar-Ruha, sebuah kota yang terdapat antara Mosul dan Syam. Dia meminta agar penduduk wilayah tersebut mengiringi keberangkatannya hingga tiba di Rom. Mereka berkata, sesungguhnya kami tetap di sini dan akan lebih bermanfaat bagimu daripada kami berjalan mengiringimu. Akhirnya dia pergi tanpa mereka. Ketika sampai di Shimsat,
dia sedang menaiki dataran tinggi, dia menoleh ke arah Baitul Maqdis dan berkata, selamat tinggal wahai Suria, dalam salam perpisahan untuk tidak bertemu lagi selamanya. Sedih pula lah dia ni nak pergi ya. Drama dia. Kemudian Heraklius terus berjalan hingga berhenti di Konstantinopel. Okey, Konstantinopel sekarang Istanbul. Ni nama lama lah. Bila Islam berjaya menakluki Konstantinopel, diubah namanya menjadi Istanbul, Turki. Dan di sanalah dia membangun kerajaannya yang terakhir. Dia pernah bertanya kepada salah seorang pengikutnya yang pernah dipenjara oleh kaum muslimin. Beritahukan aku tentang kaum muslimin. Jadi Heraklius ni nak tahu orang Islam ni macam mana sebenarnya. Sampaikan mereka ni hampir-hampir boleh mengalahkan kerajaan dia. Sebab jangan lupa, seluruh wilayah Syam adalah di bawah jajahan Rom. Tapi kita lihat sedikit demi sedikit tentera muslimin berjaya menakluki setiap wilayah Syam tu tadi. Dan sekarang ni dia hampir berputus asa lah, bagi dia dah semua tempat, dah hampir semua tentera muslimin dah ambil. Sebab tu dia keluar daripada Syam ni sebelum dia mati dekat situ. Ni maksudnya kan, sebelum aku mati kat sini, baik aku balik negeri aku. Sebab tu dia pulang balik ke Rom. Tapi dia nak tahu juga apa kehebatan yang ada pada tentera muslimin ini sehingga mereka ni dapat mengalahkan tentera Rom, yang kita tahu tentera Rom ni dia hebat. Tentera Rom ni dahsyat bila mereka berperang. Belum ada kuasa pada masa itu yang mampu untuk mengalahkan tentera Rom. Tetapi tentera muslimin, Masya Allah Tabarakallah, keberanian mereka, kekuatan mereka mengalahkan kehebatan yang sudah diperakui oleh orang ramai tentang tentera Rom ini. Jadi sebab tu di sini Heraklius ni dia macam muskil. Kenapa orang Islam ni boleh berjaya kalahkan kita? Jadi dia tanya, orang Islam ni macam mana? So dia tanya kepada seorang yang mana dulu pernah dipenjarakan oleh kaum muslimin. Jadi orang ni jawab begini, aku akan memberitahukan kepadamu seolah-olah engkau melihat mereka langsung. Jadi dia tak pernah nampak orang Islam ni kehidupannya bagaimana, cara mereka bermuamalah sesama manusia ni bagaimana. Okay, jadi orang ni kata tak apa, aku akan beritahu kepadamu seolah-olah engkau melihat mereka langsung. Mereka adalah penunggang kuda, bukan penunggang agama. Sikit lagi nak bunyi macam itu. Penunggang kuda. Okay, mereka adalah penunggang kuda, maknanya orang yang hebat di medan peperangan, yang tangguh di kala siang. Maknanya di waktu siang ni, Masya Allah, mereka adalah orang yang aktif. Itu maksudnya lah, aktif. Kemudian mereka ni bekerja keras. Tetapi mereka ibarat pendeta-pendeta ahli ibadah jika malam datang. Berbeza situasi mereka. Siang hari, mereka semua bekerja keras. Kalau mereka berjihad, mereka akan berjihad sungguh-sungguh. Itu maksudnya lah penunggang kuda yang tangguh tadi. Kemudian berbeza keadaan mereka di waktu malam. Mungkin ada tentera yang mana pagi, petang, siang, malam kerja je. Tapi tentera muslimin berbeza. Waktu malam mereka, kebiasaannya mereka ni umpama pendeta. Iaitu rahib lah. Rahib-rahib yang beribadah, yang memperuntukkan diri mereka kepada Tuhan. Ini apa yang disebutkanlah oleh orang ini. Kemudian dia juga ada sebutkan lagi satu karakter. Mereka tidak akan makan di tempat orang-orang yang mereka lindungi kecuali dengan membayarnya terlebih dahulu. Maksudnya, tentera muslimin ini kan mereka banyak menakluki tempat kan. Tapi bila mereka menaklukkan tempat itu, mereka tak ambil sesuka hati. Bila mereka menang, menakluki tempat itu, mereka tak ambil, ni kita punya, semua kita ambil. Kita nak makan apa, kita makan. Tak begitu. Jadi kalau mereka nak apa-apa, mereka akan bayar. Dia tak macam kita lah, tentera Rom kan. Dapat tempat ni, okey, perempuan dia jangan ambil, semua macam tu kan. Semua ni, memang jahat lah kan. Apa nak makan, aku nak makan mi lah, dia bagi mi kan. Orang semua takut. Tetapi kalau tentera muslimin, mereka nak makan, yes makan. Tapi mereka akan bayar. Mereka tak akan gunakan apa yang mereka ada tu, kekuasaan yang mereka ada tu sesuka hati. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Mereka juga dikatakan tidak masuk sebelum memberi salam. Maknanya tak masuk rumah orang sesuka hati tanpa memberi salam. Mereka akan bertahan menunggu siapa saja yang mereka perangi hingga mereka datang menyerang terlebih dahulu. Jadi Heraklius ni bila dia dengar apa yang disebutkan oleh orang ni lah yang pernah duduk dalam penjara tentera muslimin ini, dia kata
jika engkau berkata jujur, mereka pasti akan menguasai apa yang berada di bawah telapak kakiku saat ini. Sekarang dia berada kat mana tadi? Konstantinopel. Okey, bila dia berada dekat tempat tu, dia tanya dengan orang ni kan. Kemudian dia kata, kalau kau cakap betul, kau cakap jujur, sekarang ni aku berada di Konstantinopel, mereka pasti akan ambil juga negeri yang berada di bawah jajahan aku sekarang ini. Okey, Ibn Katsir berkata, bila Ibn Katsir dia compilekan kisah ini, riwayat-riwayat ini yang diceritakan, dia kata, dia berikan komentarnya begini. Kaum muslimin berhasil mengepung Konstantinopel di kemudian hari, iaitu pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Namun mereka gagal menguasainya. Okey, pernah pada dinasti Bani Umayyah, tentera muslimin cuba untuk sampai di Konstantinopel. Tapi dia berhentilah. Ada banyak, nanti sempat kita nak bincang Bani Umayyah jauh sangat tu. Tapi yang penting di sini kita lihat tentera muslimin pernah sampai di Konstantinopel pada masa itu, namun gagal menguasainya. Ini yang saya pasti dalam usaha tersebut ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab itu ada makam Abu Ayyub Al-Ansari di Turki, Istanbul tu kan. Di tempat itu. Pada masa dinasti Bani Umayyah inilah, pada masa itu sahabat ini Abu Ayyub dia ikut. Dan dia sakit, dia meninggal dunia di situ. Dan dia minta supaya dia dimakamkan di tempat tersebut. Dan ada riwayat kita lihat yang menyatakan bahawa Raja Rom, orang-orang Rom, mereka melihat tempat Abu Ayyub itu sebagai tempat suci. Sehingga menjadi tempat untuk mereka minta hajat. Begitu sampai begitu sekali keadaannya. Kerana mereka mengakuilah kemuliaan yang ada pada sahabat Nabi itu tadi. Tapi itu, kita jangan buat begitulah ya. Kita cuma, kalau kita pergi sana, jangan minta-minta hajat pula kat situ. Jangan minta jodoh ke apa. Jodoh minta kaya. Ya Allah, bagilah aku kaya kat tempat ni. Tak. Kalau kita pergi situ, baca Al-Fatihah dah sudah balik. Maknanya kita menghargai keberanian yang ada pada sahabat Nabi SAW, yang mana satu-satunya dekat situ. Sahabat lain tak, maknanya sahabat ini antara sahabat yang terakhir lah meninggal dunia. Sebab jauh, masa Bani Umayyah ni dah kira jauh zamannya. Kira begitu tua, dia dah tua, tapi semangat dia nak berjihad tu bagi menjayakan dakwah Islam begitu kuat. Sampai kan dalam usia yang begitu tua pun dia sanggup untuk pergi berjihad. Ini yang kita pelajari lah ya daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Baik, tapi pada masa itu memang dinasti Bani Umayyah gagal menguasai tempat yang namanya Konstantinopel tu tadi. Namun, kita lihat di sini, di akhir zaman umat Islam pasti akan menguasainya sebagaimana yang akan kami terangkan dalam kitab Al-Malahim, iaitu beberapa waktu sebelum keluarnya Dajjal. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab lainnya, alhamdulillah baginya segala puji. Okey, boleh lihat pada nota kaki nombor 3 di situ. Inilah yang menjadi prediksi. Maknanya itu adalah prediction lah. Siapa ni? Ibn Katsir ketika dia membaca kisah ini. Namun kita lihat Dajjal belum keluar lagi. Dajjal belum keluar lagi. Ketika menulis sejarah ini, tapi ternyata akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh penguasa dinasti Uthmaniyah. So kita nanti ada banyak dinasti, yang ada dalam sejarah Islam. Tadi dinasti Bani Umayyah kan gagal. Kemudian tak berhenti di situ, ada usaha-usaha lain untuk menaklukkan Turki lah hari ini, Konstantinopel dulu dipanggil. Dan itu berjaya dikuasai pada dinasti Uthmaniyah ataupun kerajaan Uthmaniyah, iaitu Muhammad Al-Fatih yang kedua. Pada tahun 857 Hijrah ataupun 1453 Masihi. Itu adalah nanti dijelaskan dalam perbincangan yang lain. Baik, seterusnya Allah telah haramkan bagi Rom untuk menguasai negeri Syam selama-lamanya hingga akhir zaman. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis As-Sahihain dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah." Jika Kisra telah binasa,
maka tidak akan ada lagi Kisra setelahnya. Kisra ni ialah gelaran untuk Raja Parsi. Okey, Kisra, kita panggil Kisra. Wa idza halaka qaisaru fala qaisara ba'dahu. Jika kaisar telah binasa, maka tidak ada kaisar setelahnya. Kaisar ni pula ialah gelaran untuk Rom. Jadi Rom dan Parsi dia adalah dua kuasa besar ya pada masa itu. Kemudian Nabi kata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, pasti seluruh perbendaharaan dan kekayaan kedua kerajaan ini akan dinafkahkan di jalan Allah. Apa yang disebutkan Rasulullah telah terbukti sebagaimana yang anda lihat. Dan akan terjadi lagi apa yang beliau katakan secara pasti, bahawa kekaisaran iaitu kerajaan Rom, kekuasaan kerajaan Rom di wilayah Syam tidak akan kembali selama-lamanya. Dan kita lihat pada hari ini pun begitu juga. Okey, maknanya masing-masing sudah menjadi bumi yang tersendiri lah kan. Tadi Syria, walaupun ialah kita kata banyak berlaku peperangan dan sebagainya, namun kita tak kata bahawa mereka ni berada pada kekuasaan Rom. Okey, mereka ni berada pada kekuasaan sendiri. Kemudian kita lihat, sebab menurut orang Arab, Kaisar adalah nama gelar raja bagi orang yang menguasai seluruh wilayah Syam dan negeri-negeri Rom. Dan kerajaan ini tidak akan kembali kepada mereka selama-lamanya. Okay, wallahu a'lam. Hingga situ saja ya perbincangan kita pada pagi ini. Okey, baik. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan semua perbincangan pada pagi ini? Ada sesiapa nak keluarkan? Ada sesiapa yang nak keluarkan pengajaran yang boleh kita bincangkan? Ke tak ada pengajaran dah? Semua dah. Macam mana? Yang pertama, kalau tak ada Ustazah keluarkan. Semua tunggu Ustazah kan? Tahu. Ustazah buat homework malam-malam. Ustazah kena buat homework malam-malam ya. Okey, pertama kita lihat di sini. Tadi kita ada baca tentang surat yang diutuskan oleh Artabun kepada Amr bin al-As yang suruh dia balik. Itu nasihat dia kan? Tapi Amr bin al-As dengar ke tidak? Tak dengar. Baik, saya nak kata gini, tak semua nasihat kita perlu dengar. Kan? Tak semua nasihat itu baik dan perlu kita dengar. Walaupun nampaknya macam baik tadi, dia kata kita semua taraf kan, kekuasaan kita sama, kita sama-sama panglima perang, baliklah sudah ya macam tu kan. Ini kira nasihat dia jugalah, kita so-called nasihat yang mana untuk kebaikan Amr bin al-As dan juga tentera muslimin. Tetapi kita dapati bahawa nasihat itu adalah nasihat yang tidak perlu didengar ataupun diraikan. Maknanya dalam hidup kita ini ada banyak nasihat yang perlu dipertimbangkan sebelum kita laksanakan. Sebab Iblis pun mengaku diri dia sebagai penasihat. Bila dia nak keluarkan Nabi Adam AS dari syurga, dia kata apa kepada Nabi Adam dan isterinya? Wa inni lakuma laminan nasihin, dia kata. Aku bagi kalian berdua ni umpama orang yang memberikan nasihat. Dia guna perkataan nasihat kepada Nabi Adam dan Hawa pada masa itu. Jadi kita selalu kan, kalau dengar orang beri nasihat, kita suka kan? Kita rasa, baik dia nasihat yang kita kan, supaya kita gini-gini. Tapi ada banyak nasihat yang perlu dipertimbangkan. Sebab Iblis pun dia beri nasihat kerana kedengkian dia. Sama juga Artabun tadi, dia bagi nasihat kan kepada Amr bin al-As. Kerana kedengkian dia, kerana kelicikan dia yang ada pada diri dia. Dalam hidup kita ni, apa pun nasihat yang orang berikan pada kita, kita perlu pertimbangkan. Jangan main tangkap muat saja. Mungkin ada orang kata, muda lagi dah, tak payahlah enjoy hidup ni. Nanti dah tua baru tutup buku. Mungkin ada orang bagi nasihat begitu pada kita. Kan dulu ada orang bagi nasihat gitu pada saya. Betul, ada orang bagi nasihat. Bila saya pakai jubah, saya pakai jubah kan. Ada orang kata, muda-muda pakai jubah.
Dulu zaman-zaman saya dulu tak, jubah ni dia bukan pakaian yang biasa orang pakai. Sekarang orang semua pakai jubah kan. Tak kira tua muda, adik kakak, nenek ke apa semua pakai jubah. Maknanya baju tu dah biasa. Tapi pada zaman saya ketika saya umur 16 tahun, 18, 17, jubah bukan trend pemakaian. So dia dianggap sebagai pakaian untuk orang mengandung. Pada masa itu. Okey, jangan terasa ya saya cakap. Betul tak Kak Siti? Kak Siti dah ketawa dah. Tapi betul. Bila orang pakai jubah je, dia ni pregnant ke? Orang akan kat gitu. Suka kakak. Aku pakai jubah ni, kau jangan main-main. Tapi pada masa itu, sedemikian. Pemandangan ataupun perspektif orang yang melihat orang pakai jubah, mungkin dia hamil. Sebab tak nak nampak lah perut dia sedemikian kan. Tapi sekarang orang nak tunjukkan perut ya. Okay. Tak nak nampak perutnya sebagainya. Dan pada waktu itu ada orang lah, saya muda-muda umur 17-18 saya dah mula pakai jubah kan, pakai tudung labur. Ada orang kata, muda-muda dah pakai macam gini, kesian dia kata. Kesian janganlah pakai gini, lawa-lawa muda-muda gini, pakai kebaya. Cik, bayangkan Sakinah pakai kebaya. Licik ke cilik? Tak boleh imagine Sakinah pakai kebaya. Of course, saya pun tak boleh imagine saya pakai kebaya. So, diri kita sendiri pun tak boleh imagine. Bila orang tu pada zaman itu, umur saya 18, aku pakai kebaya. Masa umur 18, saya tu fikir, takkanlah aku pakai kebaya. Aku hafal Quran kot. Macam tu kan. Aku hafal Quran sesia, mak bapak aku hantar aku pergi ma'had tahfiz. Balik-balik pakai kebaya. Ranjat bapak saya. Arwah abah saya ke jantung jatuh. Aku hantar anak aku jauh-jauh, balik-balik jadi gini pula budak ni. Jantung mesti jatuh tengok saya kan. So, orang ni beri nasihat. Dia kata, muda lagi lah Sakinah. Kan, janganlah pakai gini, pakailah kebaya, pakai seluar panjang kan. Pakailah macam budak-budak remaja pakai gitu kan. Muda lagi, jangan pakai gini, sayang. Kan? Tapi pada masa tu, saya terfikir juga. Muda lagi. Muda lagi lah. Sekarang apa kawan-kawan kita pun pakai macam tu lah. Kan, jarang teman-teman saya yang menggunakan ataupun memakai jubah lah pada masa itu. Jadi kalau kata pakai jubah ni yelah budak-budak balik daripada ma'had, budak-budak tahfiz kan, memanglah pakai jubah. Selebihnya orang yang mengandung macam itu kan pakai jubah kan. Kan pernah tahu saya masuk toilet, ada seorang kakak ni kata apa? Sorry awak pregnant Mungkin dia nak bermesra lah berbuat, tapi salah caranya kan. Sebab sama-sama tengah tunggu toilet nak masuk kan, giliran kan. Mungkin bagi dia kalau dia mengandung aku bagi dia masuk dululah. Macam gitulah keadaannya. Cuma ayat tu silap. Sebab dia kata, tak, sorry sebab I tengok you pakai jubah. Nampak tak ayat dia? Sebab I tengok you pakai jubah. So biasa orang pakai jubah ni, dia pregnant kan. Sorry dek tak apa. Ayat tu sampai dalam hati dia punya hati. Tapi masa cakap tu tak apa. Tapi dalam hati tak apa. Kita terasa sikit lah kan pada masa tu. Cuma yang saya nak kata begini. Apa pun yang orang kata tentang kita yang nak buat perkara yang baik. Mungkin orang nampak kita buat perkara baik. Orang nasihatkan kepada kita. Mungkin saya kata, orang nampak kan, Nurza ni hari-hari pergi kuliah. Zah, sikit-sikit lah Zah pergi kuliah Zah. Hari-hari aku tengok kau dekat kuliah Saudara Sakinah ni Kau sikit-sikit lah stop it lah Zah sederhana lah Zah Kau ni kau tak jelak ke tengok muka Saudara Sakinah tu hari-hari. Mungkin ada orang nasihat begitu dengan Kak Zah. Kan? Kak Zah macam mana? Kak Zah nak dengar ke tak? Tak dengar cik tak. Ke sebab Kak Zah suka saya? Ilmu lah. Yes, ilmu. Tapi kalau orang yang menasihat kita sikit, kalau orang cakap kita dengan Kak Zah rasa apa? Terasa sikit kan? Terasa sikit je lah Sikit terasa kan? Macam kita rasa, aku buat benda baik apa? Kita kan? Aku buat benda baik apa? Itu pun orang cakap kan? Itu pun orang nak gini. Kita rasa macam, salah ke apa yang aku buat? Mungkin kita akan rasa sedemikian. Namun biarkan saja. Memanglah orang tu nasihat pada kita, kau sudah kau jangan taksub dengan Sakinah Zah. Kan? Tak bagus orang taksub ni. Orang taksub tu nanti fanatik. Bila fanatik nanti kan dia mengagungkan. Nanti Sakinah jadi Tuhan. Gitu. Orang boleh memberikan nasihat-nasihat yang sedemikian kepada diri kita. Tapi kita sebagai seorang muslimah, kita perlu pertimbangkan apa yang orang sebut ataupun cakap tentang diri kita.
Tak semua. Orang cakap tu kita kena ambil kan, kita terasa hati, kita pun sudahlah jangan pergi kuliah lah. Mungkin ada orang begitu. Ataupun saya dah sudahlah jangan pakai jubah, pakai kebaya dah. Tapi kenapa kita tak buat begitu walaupun kita kata macam ada peer pressure pada masa tersebut. Kerana sekeliling kita tak sedemikian. So kita memang yes ada peer pressure yang di situ. Kemudian orang pun cakap-cakap semua kan. Kita rasa macam kadang-kadang nak keluar rumah je segan. Segan lah nak keluar rumah pakai jubah. Mungkin kita rasa sedemikian. Yang akhirnya kita mengubah penampilan kita hanya kerana percakapan-percakapan orang. Ataupun kita kata so-called nasihat yang orang berikan kepada kita. Jadi tak semua nasihat adalah nasihat yang baik. Kerana kita pegang satu, Iblis pun menjadi penasihat kepada kita. Iblis memang sentiasa memberi nasihat kepada kita yang mana dia nak jatuhkan kita pada jurang neraka, dalam jurang neraka. Itu kerja Iblis. Dan dia tak kata dia goda, dia kata aku nasihat engkau. Itu kerja Iblis. So kita sebagai manusia jangan ambil peranan Iblis tu tadi. Kita nampak orang lain buat baik, Alhamdulillah, biarkan orang lain buat baik. Kita nampak orang lain berhijrah ke arah kebaikan, Alhamdulillah dia berhijrah, Alhamdulillah. Kita jangan ganggu orang tu. Jangan ganggu. Yang penting dia baik, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, Alhamdulillah, doakan yang baik-baik. Jangan sibuk tentang orang yang begini. Okey? Yang kita nak sibukkan apa? Diri kita. Okay. Diri kita. Ingat, diri sendiri betulkan. Satu jari tunjuk kat orang ni. Ni. 4 jari tunjuk kat jari sendiri kan. Bagus cik. Diri kita, yes, diri kita. Betulkan diri dulu, lihat pada diri sendiri, insya-Allah kita akan lihat baik pada semua orang. Okey, wallahu a'lam bishawab. Itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Okay, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.